Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di petang-petangan begini Pak Haji bersama lagi dengan bapa ibu sekalian ya untuk mempelajari tentang ilmu pengobatan herba. Hari ini ada satu tajuk menarik iaitu MEM. MEM ini bukan MEM tu ya. MEM ini ialah medan elektromagnetik. Jadi oleh sebab itu kita harus memahami apakah yang disebut sebagai medan elektromagnetik yang mengganggu perjalanan kesihatan tubuh badan kita. Bagi mudah untuk nak cerita, bayangkan begini. Kalau ada satu kabel listrik yang panjang yang besar, orang itu buat rumah di bawah kabel elektrik. Kabel listrik itu kabel elektrik tersebut, maka di bawah kabel listrik tersebut dia mempunyai gangguan medan elektromagnetik. Itu satu yang Pak Haji nak sebutkan awal saja dulu. Kemudian begitu kalau kita hari hujan, kita berpayung pakai payung melalui di bawah kabel listrik tersebut ada guruh, nanti kita akan disambar oleh guruh tersebut. Sebab apa? Sebab ada medan antara logam yang kita pegang itu yang ada hubungan dengan kabel listrik itu, dan dia memberikan kesan bila kita pegang. Jadi oleh sebab itu maka medan elektromagnetik ini memang wujud. Dan kita harus tahu bahawa di dalam tubuh badan kita juga ada medan elektromagnetik, yang mana pusat medan itu ialah di bahagian kepala, di mana bahagian kepala itu dia akan menguasainya, akan dipengaruhi oleh otak. Dan kalau berlaku gangguan medan di bahagian kepala ini, maka gangguannya adalah pada bahagian otak. Begitu juga kalau bahagian tubuh badan ini, medan itu berada di tulang belakang. Jadi kalau berlaku gangguan medan, maka kesakitannya adalah di tulang belakang. Jadi oleh sebab itu bagaimana cara kita memastikan yang sakit ini, pasien yang berada depan kita ini gangguan medan elektromagnetik atau sebaliknya. Jadi oleh sebab itu maka harus diteliti kuliah Pak Haji ini secara teliti. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah hari ini kuliah kita semakin menarik. Setelah semalam kita membincangkan tentang lemah jantung. Ya, sebelum itu kita membincang tentang jin sedikit. Ya, bagaimana perawatan yang disangkakan daripada jin. Jadi ada hubungan sebenarnya. Ada connection dengan apa yang Pak Haji nak sebut hari ini, iaitu medan elektromagnetik. Baik. Kita mulakan begini. Kalau kita biasa melihat satu bar magnet ataupun besi berani atau magnet, bahasa Indonesia panggil, dia ada medan utara dan selatan. Dia ada utara dan selatan. Betul kan? Itu medannya. Medannya bergerak begitu. Daripada utara keluar pergi ke selatan, dia masuk semula, dia berlaku peredaran yang begitu. Begitu juga dengan kepala kita, tulang belakang kita, otak kita, berlakulah medan gegaran dan sebagainya. Misalnya cara yang paling mudah ialah orang susah tidur, insomnia. Insomnia ini sebab apa? Susah tidur ini sebab apa? Sebab gangguan medan elektromagnetik. Jadi kalau dibawa kepada kesimpulan awal yang paling cepat, ini satu batu kuas yang banyak di Gunung Jerai ni. Batu kuas ini yang mengandungi silikon dioksida SiO, ini adalah salah satu daripada bahan untuk membetulkan medan di bahagian kepala. Jadi kalau orang itu susah tidur, kita genggam saja. Genggam begini. Maka dengan sendirinya dia akan tertidur. Sebab apa? Sebab silikon SiO tadi, dia akan membetulkan medan elektromagnetik untuk insomnia. Jadi ada hubungan. Kita sudah mula masuk untuk memahami bahawa ada unsur-unsur mineral
yang boleh digunakan untuk membetulkan medan elektromagnetik. Kalau sakit di bahagian kepala, ada unsur-unsur mineral yang boleh digunakan dalam bentuk batu. Misalnya, mineral yang wujud dalam batu begini, yang boleh digunakan untuk kepala dan juga di tulang belakang. Jadi kalau medan itu terganggu, maka mengakibatkan masalah saraf dan juga hormon juga terganggu. Jadi oleh sebab itu, maka perbincangan kita ini sudah masuk ke sistem saraf dan sistem hormon tubuh badan manusia yang dirawat dengan menggunakan pembetulan medan elektromagnetik daripada mineral-mineral yang ada dalam batu-batu. Itu kesimpulan awal yang Pak Haji nak sampaikan. Jadi berartinya batu boleh digunakan Pak Haji? Ya. Batu adalah salah satu daripada materia medica, salah satu bahan pengobatan yang digunakan untuk tujuan-tujuan perubatan. Bukan hanya kayu, bukan hanya daun, bukan hanya akar, bukan hanya pada haiwan yang boleh digunakan. Batu itu pun Allah ciptakan dia untuk memberikan rawatan kepada tubuh badan manusia. Masya Allah, ini ajaib. Nanti akan Pak Haji buka satu persatu rahsia batu-batu ya yang digunakan dalam dunia perawatan. Masya Allah. Baik. Oleh sebab itu, maka ada satu hal lagi yang Pak Haji nak sentuh dekat sini, satu situasi yang berlaku kepada dunia hari ini. Dunia hari ini, apabila masyarakat hari ini kena lockdown. Lockdown itu dia mencontohkan satu penyakit baru yang berlaku di mana tiba-tiba saja anak-anak muda jatuh, jadi step, jadi sawan, pengsan, tak sedar diri, dibawa ke rumah sakit, didapati di rumah sakit tersebut dibuat MRI, test pada otak, tidak menunjukkan sebarang kesan. Ini dia. Ataupun anak itu jatuh pengsan, tak sedarkan diri, jatuh, pergi buat test, tidak menunjukkan sebarang kesan. Apakah anak ini ada epilepsi? Tidak juga. Adakah anak ini mempunyai tumor di otak? Tidak juga. Membuatkan doktor-doktor sedikit panik. Apa yang sedang berlaku? Apakah ini kesan virus yang kedua, generasi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hasil daripada COVID-19? Atau ini virus baru yang menyerang dan akan kena di kalangan anak-anak muda remaja? Dan ada yang lebih parah, kena itu menyebabkan buta. Tiba-tiba hilang penglihatan dengan tiba-tiba. Cahaya yang dia boleh lihat sudah tak dapat lagi lihat cahaya. Buta dengan tiba-tiba. Ini menjadi satu penyakit misterius. Penyakit yang akan berlaku, yang Pak Haji predikkan, yang Pak Haji buat satu satu kemungkinan akan berlaku nanti di tempat bapa ibu sekalian. Ini sebenarnya daripada apa? Ini adalah penyakit situasi. Penyakit situasi apabila disuruh anak-anak itu, kita kesemua lockdown dalam rumah, maka kita semua bergantung untuk melihat HP, handphone. Kita melihat handphone setiap masa. Waktu penggunaan handphone itu terlalu banyak sebab kita sudah tidak boleh pergi ke mana-mana. Jadi apabila kita melihat handphone ini, maka apabila dilihat dalam cahaya gelap, handphone itu digunakan lebih 4 jam dalam cahaya gelap, tutup semua lampu, mata kita, pupil akan membuka dengan besarnya. Maka cahaya radiasi medan elektromagnetik memancar masuk ke dalam mata dan akhirnya dia mengganggu gangguan saraf di otak, medan elektromagnetik, dan dia itu akan jatuh, tumbang dan pengsan. Kadang-kadang mulutnya berbuih, kadang-kadang dia bercakap sesuatu yang tidak difahami, kadang-kadang dia jadi kram, kadang-kadang dia jadi keras. Nanti satu pihak akan mengatakan ini gangguan jin,
Satu pihak mengatakan ini mungkin adalah tumor, tapi setelah dikaji, tumornya tidak ada, dikaji bahawa dia tidak ada pewaris pada penyakit epilepsi. Apa yang sebenarnya berlaku ialah gangguan medan elektromagnetik. Gangguan medan elektromagnetik ini yang pertama sekali terganggu pada otak pemikiran kita dalam masyarakat yang ada pada hari ini ialah daripada pancaran cahaya di skrin komputer dan juga di skrin HP handphone. Cahaya yang masuk terang itu telah mengganggu saraf yang ada di otak yang menyebabkan otak menjadi kekeliruan dia untuk memberikan mesej dan kejang dan panas dan radang, akhirnya tumbang, pingsan, kejang, tak sedarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Kemudian bila dibawa ke rumah sakit, makin lama makin hilang, maka lihat semula di dalam scan tidak ada apa-apa kesan. Dia adalah penyakit medan. Jadi awas kalau anak-anak anda atau siapa juga, teman-teman, bapa ibu sekalian, Pak Haji ingatkan, kalau berlaku begini, apa yang mesti kita lakukan? Caranya ialah membetulkan kembali medan elektromagnetik. Bagaimana cara untuk melakukan pembetulan medan elektromagnetik? Baik, Masya Allah. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tetapi kita faham situasi dulu. Situasi yang pertama, mendirikan rumah di bawah kabel listrik yang mempunyai voltan yang tinggi. Yang kedua, penggunaan HP yang terlalu banyak. Ya, HP ini boleh melalui dua, sama ada melalui mata atau melalui telinga. Kalau didengar melalui telinga terlalu lama bercakap sehingga panas HP tersebut, gelombang itu akan masuk melalui gegendang telinga, hantar kepada impuls saraf di otak juga. Kerana pendengaran, sehingga kan orang itu akan sakit. Tiba-tiba ketika dengar bunyi HP pun sakit telinganya itu tidak boleh dibayangkan. Kenapa? Sebab ada medan elektromagnetik. Masya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, berlakunya medan elektromagnetik ini ialah kerana kita bekerja di pabrik-pabrik yang mempunyai medan. Misalnya pabrik bateri, membuat bateri. Misalnya kita duduk berjiran dengan pabrik membuat bateri. Jadi kalau kita ada berjiran dengan pabrik membuat bateri ini, kita akan sentiasa sakit, sentiasa tak gembira. Kadang-kadang dalam rumah itu selalu berlaku pergaduhan. Saling marah-memarah. Tak tahu kenapa kami cepat marah bila pulang ke rumah. Sebab diganggu oleh medan. Yang kelima, tempat yang kita dirikan di atas bumi yang ada medan. Misalnya di bawahnya itu ada mineral-mineral tertentu. Misalnya. Maka kita mendirikan rumah di atas mineral-mineral yang mempunyai medan ini, mempunyai kesan kepada kita. Misal apa? Nikel. Sebagai contoh. Pernah tak bapa melihat bahawa pohon-pohon yang ditanam di atas tanah yang ada nikel hidup hijau, tetapi akhirnya pohon itu akan jadi kuning dan mati. Kenapa ketika awal hidup hijau kemudian kuning dan mati? Kerana akarnya sudah sampai ke bawah. Bila akarnya sudah semakin dalam ke bawah, maka kita akan lihat pohon akan mula mati. Itu medan elektromagnetik daripada unsur mineral. Kalau rumah yang kita dirikan di atas itu yang mengandungi tempat-tempat yang mempunyai mineral-mineral, dia akan mendatangkan begini. Bapa ibu sekalian, pernah pergi lihat tempat orang mengambil emas di negara-negara luar, tempat pelombongan emas, tempat apa dia ambil, tempat-tempat pemrosesan emas. Mungkin ada juga di Indonesia. Di Malaysia juga ada.
Cuba kita lihat bahawa kebanyakannya mereka yang menjadi pencari-pencari emas ini, kebanyakannya adalah stroke, lumpuh. Kebanyakannya ada penyakit yang kronik. Ya, itu juga salah satu daripada kesan daripada medan elektromagnetik. Jadi oleh sebab itu, begitu juga boleh jadi kesan elektromagnetik ini yang terdapat mineral-mineral yang diambil, ya, yang diambil daripada pohon-pohon yang mengambil mineral yang mempunyai kesan-kesan tersebut. Misalnya kita ambil buah, kita ambil daun, sama seperti kita ambil buah yang mempunyai GMO, ya, di mana genetic modification, ya, ini yang membuat perubahan genetik ini menyebabkan bahawa genetik kepada sesuatu tanaman itu telah pun berubah akibat daripada perubahan genetik oleh tangan manusia. Tetapi ada juga yang berlaku kerana wujudnya daripada sumber-sumber yang ada. Begitu ketika sesuatu tempat mengadakan tempat kajian untuk kimia, ya, ada pusat kimia negara, kajian kimia seperti atom, kajian tentang bagaimana menghasilkan kimia-kimia yang sangat bahaya, mewujudkan medan elektromagnetik. Sama juga seperti tempat kajian biologi seperti di Wuhan. Akibat daripada kajian biologi, pusat kajian biologi inilah yang menyebabkan bakteri-bakteri baru itu dihasilkan, virus-virus baru dihasilkan, membunuh penduduk Wuhan. Begitu juga dengan kimia. Bila ada tempat pengkajian kimia, tempat-tempat pemrosesan kimia yang berhampiran dengan lokasi setempat itu, dia akan memberikan kesan kepada penduduk setempat. Begitu juga dengan alat-alatan listrik, alatan elektronik yang kita gunakan. Ya, mereka yang sentiasa menggunakan elektronik, ya, apa juga bentuk elektronik yang digunakan itu mempunyai medan kuasa tersendiri. Jadi oleh sebab itu, hari ini kita tak dapat melarikan diri kita daripada semua teknologi. Teknologi telah berada di keliling kita. Apa jua yang ingin kita perkatakan, semuanya tergantung pada teknologi. Jadi oleh sebab itu, bagaimana untuk merawat, bagaimanakah caranya untuk kita cover supaya medan elektromagnetik ini dapat distabilkan dan tidak memberikan kesan kepada tubuh badan manusia. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Baik, Masya Allah. Jadi untuk membincangkan itu, maka Pak Haji nak tunjukkan dulu di manakah letaknya medan elektromagnetik di dalam tumbuh-tumbuhan. Di mana letaknya? Medan itu letaknya di mana? Dan bagaimana cara untuk membetulkan medan itu kembali? Ya, ada satu orang, dia buta tiba-tiba. Berubat sana tak sembuh, pergi ke hospital tak sembuh. Alhamdulillah, ya, sempat berjumpa dengan salah seorang daripada perawat kita. Yang mana perawat kita merawat dengan menggunakan wave. Wave kan gelombang, itu membetulkan medan elektromagnetik. Dengan izin Allah boleh melihat tak lebih daripada 15 minit hingga 20 minit selepas dititiskan. Apa sebenarnya? Jadi begitulah Pak Haji nak buat satu kesimpulan yang kedua. Kalau ada berlakunya akibat daripada gangguan medan elektromagnetik kerana lihat HP, handphone, lihat komputer, lihat tempat elektronik, ya, cahaya-cahaya yang memancar kuat itu, maka obatnya ialah wave. Wave bukan ubat mata. Wave bukan penyejuk mata. Tetapi wave itu diberi melalui mata, sebab mata yang lebih dekat dengan otak.
mata itu, saraf mata itu dia akan pergi ke otak. Jadi kita gunakan wave, kita berikan di situ untuk membetulkan kembali medan elektromagnetik. Alhamdulillah. Jadi bapa ibu sekalian lihat, mungkin 3-4 tahun lagi banyak kasus-kasus medan elektromagnetik ini yang perlu kita rawat dengan wave. Sama juga orang yang stroke haba. Pernah dengar istilah stroke haba? Kerana suhu yang terlalu tinggi menyebabkan orang stroke, gunakan wave. Bukan hanya kepada stroke haba, orang stroke kerana darah tinggi juga gunakan wave. Orang yang mempunyai masalah di otak ini, gangguan medan elektromagnetik di otak ini, yang menyebabkan CVA, cerebrovascular accident, pecah pembuluh darah di dalam otaknya. Kerana apa? Kerana medannya terganggu. Orang pikun sebab apa? Medannya terganggu. Tak ingat sebab apa? Sebab medannya terganggu. Epilepsi sebab apa? Medannya terganggu. Anak-anak yang bercakap pada waktu tidur terganggu. Anak-anak yang ngompol ketika tidur terganggu. Orang yang mempunyai kesan kadang-kadang tidur bisa berjalan pergi minum air lagi, terganggu medan elektromagnetiknya. Orang tak dapat tidur pada waktu malam, terganggu medan elektromagnetiknya. Bagaimana membetulkan medan elektromagnetik ini? Medan ini dibetulkan dengan menggunakan gelombang. Gelombang itu namanya wave. Masya Allah. Di mana terdapat gelombang? Gelombang atau frekuensi selalunya kita dengar pada bunyi. Bunyi mempunyai frekuensi. Betul? Bunyi. Sebab itu dalam perawatan dahulu ada menggunakan bunyi untuk memberikan frekuensi. Apatah lagi Al-Quran itu kalau dibacakan dengan bacaan yang betul, dia dapat menghasilkan satu frekuensi bunyi yang menusuk di jiwa, yang menjadi terapi terbaik. Tidak ada yang lebih baik atau sama dengannya. Al-Quran. Jadi oleh sebab itu dia ada gelombang, namanya gelombang bunyi. Kemudian di dalam otak kita ni pun ada gelombang juga. Ada yang disebut sebagai delta frekuensi. 0.5 Hz sampai 4 Hz. Delta frekuensi. Ada yang alpha frekuensi. Ya, ada frekuensi-frekuensi yang kita tahu disuka menggunakan REM, Repeat Eye Movement. Ya, dengan kita melihat bagaimana gelombang-gelombang yang ada tu. Gelombang yang ada ni mesti dibetulkan supaya dia tidak rosak. Kalau rosak, dia jadi epilepsi. Kalau rosak, dia jadi stroke. Kalau rosak, dia jadi kejang. Dia jadi sawan. Dia jadi yang menyebabkan berlakunya masalah yang kita sebut di otak ini. Darah tinggi naik, pecah pembuluh darah, stroke haba, semua daripada gangguan medan elektromagnetik. Jadi pembetulannya dengan menggunakan gelombang. Gelombang boleh ambil daripada mana? Bagi Pak Haji menghasilkan gelombang daripada semua tumbuh-tumbuhan. Yang kita sebut HGH adalah gelombang. Wave. Yang kita keluarkan apa juga itu daripada gelombang. Sebab gelombang itu paling cepat kesannya. Jadi kalau orang stroke itu dia berikan wave dengan HGH, cepat kesannya. Sebab dia bertindak terus kepada gelombang otak. Maka gelombang itu disebut sebagai vibration. Vibration ini getaran. Semua benda yang wujud di atas muka bumi ini mempunyai getaran. Batu ini mempunyai getarannya sendiri. Batu cincin Pak Haji ni getaran lah juga ni. Wah, batu cantik ni. Ini dipanggil apa dia panggil,
blood pigeon blood. Ni darah merpati. Cuba tengok, merah macam darah merpati ni. Ini taklah mahal, tapi nak sebut kata ini cantik, darah merpati. Ini jenis apa? Yakut. Ni kata yakut. Marjan. Marjan itu tu yang kita tengok coral. Ya, jadi yakut. Jadi Pak Haji bukan nak cerita pasal yakut ini, ya, nak cerita pasal salah satu kuas. Kuas ini dia ada mineral silikon, SiO, silikon dioksida, di mana silikon ini, ya, silikon oksida ini dia mempunyai satu getaran. Bila kita buat dia seperti batu cincin ataupun kita polish dia bagi berkilat, kita pegang saja begitu, kita jadi ngantuk. Orang yang tak dapat tidur boleh tidur. Sebab apa? Sebab dia getaran. Dia ada vibration. Bukan sebab dia ada jin. Bukan sebab dia ada ni power. Power yang misik-misik, tak ada. Dia ada silikon. Ya, jadi bila kita pegang, orang tak dapat tidur, pegang macam tu. Jadi itulah pengobatannya. Tetapi Pak Haji boleh ubah dalam bentuk batu ini kepada bentuk air. Ubah ni bentuk air ni. Nampak? Stroke spray. Kita boleh ubah daripada batu ini kepada bentuk air. Gelombang batu diambil oleh air. Air itu menangkap gelombang batu. Macam mana air boleh menangkap gelombang batu? Boleh buat, tapi menggunakan kaedah vibration. Bapa ibu sekalian, Pak Haji nak tanya di sini, nak tengok berapa orang yang faham. Boleh tak air bercampur dengan minyak? Soalan, bolehkah air bercampur dengan minyak? Orang tua selalu kata air dan minyak tak akan bercampur. Itu dia bahasanya. Jawapannya salah. Air dan minyak boleh bercampur menggunakan sebuah mesin. Ya, mesin, ada satu mesin di pabrik kita yang boleh mencampurkan homogeneous, kan? Itu di antara air dan minyak. Dia tidak berpisah. Tetapi harus melalui satu proses vibration. Baik, sekarang ni macam mana kita nak campurkan vibration di batu ini, dipindahkan ke sini? Maka kita gunakan konsep vibration. Itu cara yang kita diga. Jadi apabila dia sudah ada gelombang di sini, jadi bagi orang stroke, kita hanya perlu semprot di ubun-ubun kepalanya. Kenapa tak keluarkan? Gitu. Tengok. Kenapa kita semprot di atas kepala ini? Di sinilah tempat yang paling cepat penyerapannya. Ni di ubun-ubun ni. Kalau seekor ular patuk di ubun-ubun, di atas ini, mati. Sebab itu ular tu kedudukannya tinggi macam tu. Kerana dia tahu bahawa titik kelemahan manusia itu di ubun-ubun kepalanya. Kalau dia boleh patuk gitu, habis. Tapi bila dia patuk gitu, manusia undur begitu, maka terkenalah di bahagian tangan. Takdir Allah, selamat. Dia gunakan anti-rex dan penawar rimba antidot kita. Masya Allah, selamat. Tapi kalau kena di ubun-ubun ini, kita tak sempat. Jadi titik nak masuknya herba ini, pintu-pintunya ialah di ubun-ubun. Dia seperti itu. Yang kedua di bahagian ini. Di bahagian ini. Kita semprot macam tu. Kemudian di bahagian mata. Wave digunakan. Yang tu tempat-tempat yang mempercepatkan kemasukan ubat di dalam tubuh badan kita. Di bawah lidah. Masya Allah. Boleh ini letakkan di bawah lidah. Tidak ada rasa apa, air kosong saja.
Jadi oleh sebab itu, bila kita ambilnya, maka dia memberi kesan kepada medan elektromagnetik. Jadi apa sebenarnya? Kesimpulan awal, medan itu dibetulkan dengan mineral. Ya, dengan mineral. Baik, kita berhenti dahulu untuk beri laluan pada iklan. Silakan.